Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsikan sedikit nota dan juga cerita berkenaan dengan peristiwa yang berlaku di Pulau Pinang. Jadi, kali ini meliputi bab 2 tingkatan 3 KSSM, iaitu nama tajuk bab itu adalah Pentadbiran Negeri-Negeri Selat di Pulau Pinang. Mari kita saksikan bersama-sama. Jadi sebelum kita masuk kepada topik utama dalam bab ini, kita akan lihat dulu pengenalan. Pada abad ke-18, British menggalakkan ekspedisi ke timur untuk meningkatkan kekayaan negara melalui perdagangan. Jadi British berusaha untuk mendapatkan pertempatan baharu untuk bersaing dengan Belanda dan Perancis. British menggunakan pelbagai strategi untuk menduduki Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Jadi dalam bab ini, dalam video ini saya akan fokuskan kepada satu tempat saja, iaitu Pulau Pinang lah. Jadi, mari kita lihat dulu apakah latar belakang Pulau Pinang sebelum dikuasai oleh pihak British. Okay. Yang pertama, Pulau Pinang ini merupakan wilayah Kesultanan Kedah. Tempat yang digelar sebagai Pulau Pinang ini menjadi tempat persinggahan para pedagang dari Lingga. Pulau Pinang juga menjadi pelabuhan dagang bagi daerah serantau, terutama dengan Aceh di Sumatera. Batu Uban merupakan pelabuhan paling awal dibuka di Pulau Pinang dan sering dikunjungi oleh para pedagang Arab. Pertempatan Batu Uban dibuka oleh orang Melayu dari Sumatera. Sultan Kedah menganugerahkan kawasan tersebut sebagai membalas jasa orang Sumatera. Okey, mari kita lihat pula faktor-faktor yang menyebabkan British inginkan Pulau Pinang. Okay. Daripada sudut kedudukan geografi, Pulau Pinang ini mempunyai kedudukan yang strategik. Okay. Pertama sekali, Pulau Pinang mempunyai pusat pengumpulan barang. Pihak British memerlukan pusat untuk mengumpulkan barangan yang diperoleh di alam Melayu untuk ditukarkan dengan teh dari China. Yang kedua, dari sudut kedudukan strategik juga, Pulau Pinang mempunyai pangkalan tentera. British memerlukan pangkalan tentera yang lebih strategik untuk mempertahankan pertempatan di India daripada ancaman tentera Perancis dan menghadapi saingan Belanda di alam Melayu. Dan yang terakhir, mempunyai pelabuhan persinggahan. British memerlukan pelabuhan persinggahan di laluan perdagangan di antara India dan juga China. Tipulah British untuk mendapatkan Pulau Pinang. Pada abad ke-18, British telah menemui Pulau Pinang. Tempat ini sangat strategik. Sangat sesuai untuk kita jadikan pusat pengumpulan barang, pelabuhan persinggahan dan pangkalan tentera. Kedudukan Pulau Pinang yang strategik di pertengahan laluan perdagangan di antara timur dan barat telah menarik minat British bagi memenuhi kepentingan mereka di alam Melayu. Tetapi bagaimana British hendak mendapatkan Pulau Pinang? Krisis-krisis yang dihadapi oleh Kesultanan Kedah telah membuka jalan bagi British untuk mendapatkan Pulau Pinang. Krisis pertama berlaku apabila terjadinya isu perebutan takhta. Beta menamakan Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah. Malangnya, kerabat diraja Kedah tidak bersetuju dengan pelantikan tersebut. Setelah itu, kerabat diraja Kedah berpakat dengan Bugis di Selangor untuk menentang Sultan Muhammad Jiwa. Sultan Muhammad Jiwa tidak berdiam diri. Baginda telah memohon bantuan ketenteraan daripada SHTI dan Edward Monckton dihantar untuk mewakili SHTI berunding dengan Sultan Muhammad Jiwa. Tolong berikan bantuan ketenteraan kepada kami untuk berlindung daripada ancaman Bugis. Tetapi rundingan tidak mencapai kata sepakat. Kami tidak menjamin untuk mempertahankan Kedah daripada musuh.
Krisis yang kedua berlaku apabila Siam kembali menuntut penghantaran bunga emas yang terhenti semasa Perang Siam Roma. Kami mahu kalian menghantar semula bunga emas kepada kami seperti selalu. Sultan Abdullah yang memerintah Kedah ketika itu telah meminta bantuan SHTI melalui Francis Light. Tolong sampaikan kepada Governor Jeneral British di India, lindungi Kedah dan kami akan tawarkan Pulau Pinang sebagai balasan. Ini peluang yang baik untuk British. Baiklah, SHTI akan membantu. Sultan Abdullah percaya kepada Indianji itu dan membenarkan Francis Light untuk membuka penempatan di Pulau Pinang. Baiklah kalau begitu, kami membenarkan kalian membuka penempatan di Pulau Pinang sementara pesanan itu sampai ke SHTI. Maka pada tahun 1786, bendera Union Jack telah dikibarkan di Pulau Pinang. Tempat ini akan dinamakan sebagai Prince of Whale Island. Dan pada tahun yang sama, Siam telah menakluk Patani dan mengancam Kesultanan Kedah. Sultan Abdullah menuntut bantuan SHTI seperti yang dijanjikan oleh Francis Light. Seperti yang telah dijanjikan, tolong lindungi kami daripada serangan Siam. Tidak, kita tidak menandatangani sebarang perjanjian. SHTI enggan memberi sebarang bantuan. Sultan Abdullah sedar yang baginda telah tertipu dengan muslihat Francis Light. Cis, kita telah jatuh ke dalam muslihat Francis Light. Kumpulkan semua angkatan perang di seberang perai. Kita akan mengambil semula Pulau Pinang. Namun begitu, angkatan Kesultanan Kedah tewas kerana Francis Light telah dibantu oleh SHTI. Rentetan daripada kekalahan itu, Sultan Abdullah dipaksa untuk menandatangani perjanjian dengan British pada 1 Mei 1971. Kalian telah tewas. Kalian harus akur dengan perjanjian ini. Melalui perjanjian itu, British secara rasmi menduduki Pulau Pinang. Tetapi tipu hela British tidak terhenti di situ sahaja. Pada tahun 1800, sekali lagi Kedah didesak. Kalian harus bersetuju dengan perjanjian ini. Tetapi perjanjian ini mengatakan bahawa British boleh menduduki seberang perai. Kalian tetap harus bersetuju. Dengan pendudukan kita di seberang perai, ia akan menjadikan benteng pertahanan untuk kita. Betul. Ia juga akan menjadi kawasan pertanian yang akan membekalkan sumber makanan kepada kita dan penduduk di Pulau Pinang. Sejak daripada itu, Pulau Pinang terasing daripada Kesultanan Kedah dan menjadi tanah jajahan British. Pendudukan Francis Light di Pulau Pinang menandakan bermulanya kemasukan kuasa British ke negeri Melayu. Jadi bagaimana dengan cerita yang telah dipersembahkan sebentar tadi, dan juga bagi subjek ini, subjek seni, saya telah menggunakan ataupun menerapkan elemen visual, iaitu dengan menggunakan gambar atau image sebagai representasi, dan juga dari sudut ekspresi dan emosi, saya telah membaca ataupun membuat dialog ataupun dalam bahasa Inggeris narration dari segi penghasilan pembentangan sebentar tadi. Jadi itu sahaja daripada saya. Jumpa lagi. Terima kasih.